Baik, untuk mengulas lanjut berkenaan peningkatan prestasi KWSP 2023 ini dan apa maknanya kepada pencarum, kita bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, Doktor. Pertama sekali, apa reaksi Doktor kepada prestasi KWSP 2023 ini? Sebab kalau kita lihat, dividen bagi syariah kini setanding dengan konvensional. Jadi bagaimana, Doktor? Okay, dividen yang diumumkan oleh pihak KWSP adalah dalam lingkungan jangkaan para penganalisis ekonomi. Dan kemudian sudah pasti ianya lebih tinggi daripada apa yang diumumkan pada tahun 2022 lah, dan ianya sejajar dengan peningkatan pendapatan kasar sebanyak 29%. Justru saya kira ianya suatu kadar dividen yang baik memandangkan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian pasaran saham global, pasaran bond global dan sebagainya begitu mencabar dalam keputusan untuk melabur pada tahun lalu. Namun meskipun berhadapan dengan cabaran, pihak KWSP tetap kata itu konsisten dalam memberikan dividen yang begitu kompetitif, dan kita dapat saksikan pelaburan ataupun dana simpanan syariah telah pun mencatatkan suatu angka dividen yang saya kira agak memperangsangkan. Jadi saya kira keputusan para Muslim untuk convert ataupun bertukar kepada simpanan syariah itu ada satu keputusan yang tepat, dan memandangkan dividen yang diumumkan adalah dalam keadaan ataupun dalam satu angka yang begitu kompetitif buat masa ini. Baik, Doktor. Aset pelaburan KWSP kini ialah RM1,135.82 bilion, naik 13% berbanding tahun 2022, dan peningkatan ini merangkumi pendapatan yang dijana daripada portfolio dan juga jumlah caruman diterima pada tahun 2023 iaitu berjumlah RM97.56 bilion, naik 15%. Jadi pelaburan domestik jana 47% daripada jumlah pendapatan pada 2023. Jadi apa makna kepada peningkatan ini terutama dari segi pengurusan portfolio pelaburan itu sendiri? Okay, ada dua makna. Pertama, strategi untuk mempelbagaikan portfolio ke peringkat antarabangsa telah membuahkan hasil yang baik, dan kita dapat saksikan dari segi sumbangan pendapatan kepada KWSP ianya pada kadar 53%. Itu menunjukkan bahawa mempelbagaikan portfolio di peringkat geografi telah memberikan suatu outcome yang begitu baik kepada pendapatan KWSP. Itu yang pertama. Kedua, bila saya melihat caruman meningkat sebanyak 15%, itu menunjukkan kedudukan pasaran buruh di Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Apa yang selalu para ahli ekonomi menyebut sebagai guna tenaga yang penuh lah, ataupun full employment status. Dan apabila kadar pengangguran semakin merosot, ini bermakna ramai rakyat Malaysia yang telah mempunyai pekerjaan dan menerima pendapatan. Dan apabila berlaku keadaan sedemikian, itu memungkinkan pihak majikan itu pemotongan bagi caruman bagi para pekerja, dan itu disumbang, dana tersebut disumbang kepada KWSP. Itu membantu dalam meningkatkan dana persaraan KWSP. Jadi saya kira ada dua makna lah. Satu dari segi strategi memperbagaikan portfolio, kedua kedudukan ekonomi negara kita sendiri juga dapat dilambangkan, ditunjukkan oleh angka saiz aset KWSP. Tapi antara lain yang kita nak tahu ialah apa mungkin cabaran KWSP pada ketika ini. Adakah ia dari segi meningkatkan jumlah caruman ataupun mungkin dari segi tingkat liputan perlindungan, sebab antara 40% daripada 17 juta tenaga kerja di Malaysia tidak mencarum. Jadi bagaimana, Doktor, pandangan Doktor tentang perkara ini? Okey, dia ada banyak sisi untuk kita lihat perkara ini, dan saya kira pihak KWSP memang ke depan dalam mengatasi masalah ini dengan pelbagai langkah yang telah diumumkan. Namun saya kira tugas untuk meningkatkan simpanan hari tua atau simpanan hari persaraan bukanlah terletak semata-mata di tangan KWSP, kerana kita bercakap tentang dinamik pasaran buruh, yang mana kita sering bercakap tentang pendapatan lah. Kerana untuk para ahli mencarum dengan lebih banyak lagi, ianya berpaksikan kepada jumlah pendapatan yang diterima, dan sudah pasti kita mahukan suatu bentuk pendapatan yang lebih baik di kalangan para pekerja di Malaysia ini. Namun keputusan untuk menaikkan kadar dia adalah satu keputusan yang berbentuk komersial, dan sudah pasti ia menuntut ekonomi negara itu untuk menjadi lebih dinamik, lebih orang kata itu berdaya saing, dan banyak dasar-dasar yang perlu dilaksanakan untuk membetulkan masalah struktur dalam ekonomi negara. Jadi dalam konteks ini sebenarnya seperti saya sebutkan tadi, tanggungjawab itu bukanlah terletak semata-mata di KWSP, tapi pihak
telah pun memainkan peranan begitu signifikan dalam mencapai angka seperti 60% coverage persaraan lah di Malaysia ini, dan diharapkan angka ini akan dinaikkan melalui program-program yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP, dan kita dapat melihat outcome itu begitu baik. Tapi seperti saya sebutkan tadi, tanggungjawab untuk meningkatkan lagi simpanan itu bukanlah semata-mata terletak di tangan KWSP. Dan itu berkenaan yang tidak mencarum, tapi yang sudah mencarum, bagaimana pula dari segi untuk kita memperluas portfolio pelaburan tersebut, terutama ketika ini dalam keadaan tidak menentu seperti kita ada ketegangan geopolitik, ringgit yang melemah dan juga inflasi dan antara-antara punca lain. Jadi bagaimana untuk kita peluaskan pelaburan itu? Bagi yang sudah mencarum ataupun ahli yang sedia ada dan masih lagi aktif mencarum, antara perkara yang boleh dilaksanakan oleh mereka ini adalah mengekalkan simpanan mereka. Maksud saya tadi itu, cuba sedaya upaya tidak mengeluarkan KWSP, wang mereka dengan sewenang-wenangnya lah, kerana kita mahukan faktor pengganda ataupun compounding factor itu untuk terus berlaku. Ini dapat dinikmati oleh para ahli KWSP, maka meskipun simpanan ini itu sikit, tetapi kalau mereka jarang mengeluarkan wang tersebut, maka faktor pengganda tersebut akan memungkinkan mereka untuk menikmati suatu dana yang lebih besar lagi apabila mereka bersara nanti. Dan dengan compounding factor ini untuk kita nikmati adalah dengan cara seboleh-bolehnya kita mengekalkan simpanan kita dan cuba meminimumkan pengeluaran. Bukan saya kata tak boleh keluar, tapi boleh keluar, tapi dalam tujuan-tujuan yang utama lah, seperti membeli rumah, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Tapi seboleh-bolehnya kalau ahli tersebut dapat mengekalkan simpanannya, maka mereka ini akan dapat menikmati compounding factor tersebut, maka wang pada hari persaraan nanti akan dapat dikumpul dengan satu jumlah yang saya kira dapat mereka bersara dalam keadaan yang lebih selesa nanti.